Astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن دعا بدعوته واقتدى بسنته وجاهد في سبيله إلى يوم لا ريب فيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال الله عز وجل في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا an i'budullah wajtanibut taghut. Dan pasti sesungguhnya kami mengutuskan bagi setiap umat itu utusan-utusan kami, yaitu rasul. Kerja mereka mengajak dan menyeru supaya mengesakan Allah serta menjauhkan daripada perkara-perkara taghut. Sadaqallahul azim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pada malam ini pertemuan yang dirahmati. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terpelihara daripada maksiat. Wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una. Ya Allah, jangan Engkau jadikan di kalangan kami dan jangan Engkau jadikan apa yang ada pada kami, dan jangan Engkau jadikan mereka yang bersama-sama dengan kami syaqiyyan wala matruda, mendapat penderitaan dan juga kesengsaraan. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Ya Allah, Engkau terangi hati-hati kami ini dengan cahaya hidayah-Mu. Kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada, sebagaimana Engkau telah menerangi bumi ini dengan cahaya matahari selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang dimuliakan Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa Masjid Makmuriah, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, ibu-ibu, bapa-bapa muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Pertamanya kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita dah habis dulu kita bincangkan satu kitab berkaitan dengan Tauhid, kitab yang bagi saya agak nipis lah, 55 muka surat saja, dan insya-Allah kita akan sambung perbincangan ilmu Tauhid kita, naik sikit satu anak tangga lah kita kata. Kita akan bincangkan kitab Matan Jauharatut Tauhid. Dia agak tebal sikit dari dulu kita bincang. Dulu 55 muka surat, ni tambah sikit 78 muka surat. Tebal sikit. Insya-Allah kitab Matan Jauharatut Tauhid ini, kitab ni dah lama wujud. Hampir juga lebih kurang 400 tahun. Kalau ikutkan pengarangnya meninggal pada tahun 1041 Hijrah, dia meninggal dunia, maka sekarang dah 1435 Hijrah. Tu waktu dia meninggal. Kita tak kira waktu dia mula menulis tu bila. Kira dari mula dia meninggal 1041 Hijrah. Lah ni dah 1435 Hijrah. Maknanya kalau tolak itu lebih kurang 394 tahun. Agak-agaklah dia tulis tu dalam usia dia muda 20 tahun ke dan berapa tahun. Dia meninggal ketika umur 70 tahun, maka tambah lagi 50 tahun. 394 tadi tambah lagi 50 tahun, maknanya kita ini berusia 400 tahun lebih. Matan yang namanya Matan Jauharatut Tauhid ini berusia 400 tahun lebih. Masya Allah, tabarakallah, berkatnya ilmu-ilmu ulama tulis dulu.
ilmu mereka boleh bertahan ratusan tahun walaupun melalui pelbagai apa yang kita katakan sebagai sosio kehidupan manusia. 400 tahun ni jatuh bangunnya khilafah Islamiah. Dia melalui pentadbiran Islam zaman Abbasiyah, zaman Uthmaniyah, sehingga zaman kejatuhan khilafah Uthmaniyah pada 1928. Zaman-zaman kegelapan umat Islam melalui, tapi kitab ini masih disimpan, masih dibaca, masih ditalaqi, masih diajar, dan masih kekal lagi matannya. Yang sebut nama matan ni dia sebab kitab lama ni boleh simpan, sebab kitabnya tak tebal macam dulu. Dia matan ni dia ada sekitar 144 bait syair, nazam ataupun bait syair. Jadi tak banyak kita nak bincang. Ada 144 bait syair yang cerita tentang tauhid, yang di dalamnya berbagai pandangan. Dulu yang kita bincangkan dulu, kita bertemu dengan Mu'tazilah, kita bertemu dengan Jabariyah, kita bertemu dengan Qadariyah, kita bertemu dengan Khawarij, Syiah, Murji'ah. Ini pengarang ni dia tambah lagi beberapa ideologi ataupun pemikiran seperti Sumaniyah, Barahimiyah, Isawiyah, Hashimiyah, Hashwiyah, Rawandiyah, Falasifah. Tu dia tambah lagi beberapa pandangan. Waktu tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau orang pada zaman ini bersibuk-sibuk memikirkan tentang metodologi ilmu tauhid, kaedah ilmu tauhid itu, maka dia rugilah. Umat Islam dok masih bergaduh tentang metodologi tauhid. Ini sifat 20. Ini uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Maka umat Islam yang rugi. Kerana benda ni dah diperbahaskan ratusan tahun, bukan puluhan tahun. Bukan bertahun-tahun, ratusan tahun telah diperbahaskan ulama tentang metodologi ataupun kaedah ilmu tauhid ini. Itu hanya kaedah. Yang penting nak sampai kepada matlamat ilmu tauhid itu, iaitu mengenal Allah. Awwaluddin ma'rifatullah. Maka bila kita belajar ilmu tauhid, walaupun dia mempunyai ideologi-ideologi yang namanya nama dahulu, Murji'ah, Khawarij, Syiah, Mu'tazilah dan sebagainya, maka kita perlu melihat pemikiran yang wujud pada zaman itu juga wujud pada zaman ini. Barulah kita dapat merasai kenikmatan ilmu tauhid tersebut. Kalau tak, kita masih seorang Islam tapi boleh terima orang buat wacana pemikiran Kasim Ahmad. Apa ke benda tu? Kemunculan Kasim Ahmad 20 tahun yang lalu pada tahun 1994 telah ditentang oleh pelbagai ulama kerana menafikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh sebut kumpulan dia Jamaah Al-Quran Malaysia. Tiba-tiba selepas 20 tahun Kasim Ahmad wujud, buat satu sekolah pemikiran, wacana pemikiran Kasim Ahmad. Mana pergi mufti? Mana pergi orang yang berjawatan dalam agama? Mana pergi mereka yang berautoriti
untuk menghalang ajaran yang telah jelas-jelas sesat 20 tahun dulu boleh muncul balik. Rugi pelajar ilmu tauhid kalau tak kenal perkara yang hak dan juga batil. Apa dalam wacana pemikiran itu yang dia sebut antaranya, tuan-tuan? Dia ulang balik 20 tahun dulu, dia ulang balik. Antaranya dia menyebut rambut wanita ini bukan aurat. Tanya budak pasti pun faham. Kalau tak ada mufti yang nak mencabar mereka, tak ada ahli-ahli agama yang berautoriti mencabar mereka. Kami ad-da'i ilallah bersedia nak berhadapan dengan Kasim Ahmad nak mempertahankan kesucian agama. Setakat ini tidak ada yang menghalang dia. Dia boleh keluar berwacana, boleh panggil orang dan sebagainya. Tuan-tuan, amat malang dalam keadaan kita orang nak kembali kepada Islam yang hak, orang nak kembali kepada ajaran Islam yang sebenar, tetapi dalam masa yang sama ruang-ruang kebatilan dibenarkan, ruang-ruang kebatilan dibuka, tanpa ada sekatan, tanpa ada halangan, atas dasar, atas nama kebebasan, atas nama bebas boleh memberi pandangan dan sebagainya. Sebab tu kita belajar ilmu tauhid naik satu tahap daripada satu tahap. Sebab tu saya, kalau orang masih duk bincang tentang apa nama bergaduh sifat 20, uluhiyah, rububiyah, Allahu Akbar, rugi kita umat Islam. Itu metodologi, jalan nak sampai kepada matlamat. Kita nak pergi Shah Alam, ada berapa banyak jalan boleh pergi. Kita boleh pergi ikut latar masuk Bukit Jelutong, keluar Shah Alam. Kita boleh pergi kapal masuk Meru, naik Bukit Raja. Kita boleh pergi kapal masuk Kelang, keluar highway terus ke Shah Alam. Matlamatnya sampai ke Shah Alam. Jangan sesat saja. Sesat tu yang dia tak jumpa Shah Alam. Gitulah metodologi tauhid. Gitulah. Sebab itu kita banyak melihat kitab-kitab tauhid yang ada di pasaran, yang mana pada asalnya hanyalah matnun, matan yang berbentuk syair. Jadi bila beralih zaman, maka masyarakat tak faham bila bawa matan sahaja. Kerana dalam matan ini dia mempunyai makna-makna yang sangat-sangat sukar. Sebab tu adanya syarah. Lepas syarah ada hasyiah. Itu dia tebal sikit, lagi tebal. Kalau macam ni dalam kitab tua ni, nanti kita beli, dalam kurungan tu namanya matan. Luar kurungan tu syarah dia. Ada satu jenis kitab lagi, dia tulis tepi. Dia tulis tepi border ni tu, tulis tepi border ni. Itu namanya hasyiah. Syarah kepada syarah, takut orang tak faham lagi. Betapa luasnya ilmu Allah. Nak katakan kat sini bahawa tuan-tuan, dalam perbincangan ilmu tauhid ini juga luas perbahasannya. Maka bila saya meneliti, setelah kita selesai ataupun kita selesai berbincang kitab tauhid yang secara umum dahulu, maka kita berbincang pada matan Jauharatul Tauhid. Matan Jauharatul Tauhid yang saya sebut tadi, dia lebih banyak mendatangkan lagi ideologi-ideologi ataupun pemikiran-pemikiran. Itu kita tak masuk lagi perbahasan tauhid pada zaman ini. Tapi saya cuba bawa dengan izin Allah
beberapa istilah-istilah yang cuba dimainkan oleh orientalis barat. Orientalis barat ni mereka yang mengkaji ilmu Islam tapi dia tak nak Islam. Dia kaji ilmu Islam tapi dia tak nak Islam. Dia hafal Quran 30 juzuk tapi dia tak nak amalkan Quran. Dia nak mencari kesalahan dalam Al-Quran. Dia hafal hadis, beribu-ribu hadis tapi dia tak nak Islam. Dia nak cari apa kelemahan yang ada pada hadis tersebut. Dia cari kelemahan pada rawi dia, dia cari kelemahan pada perawinya, pada matannya. Dia cari kelemahan. Sebab apa tuan-tuan? Zaman sekarang ni, zaman orang menggunakan istilah-istilah ataupun bahasa-bahasa yang menipu kita supaya kita berasa orang yang menyebut bahasa itu agak ke depan, agak maju. Seperti kita tengok ya, istilah Islamis, Islamis demokratik. Itu nanti insya-Allah kita akan bincangkan. Kerana dalam Quran pun ada menyebut tentang perkara ini, penggunaan istilah yang menipu, digunakan untuk menipu umat Islam. Padahal dia benda yang sama. Macam contoh tuan-tuan, subsidi dengan insentif. Benda yang sama je. Reformis dengan transformis. Reformasi dengan transformasi. Istilah yang agak maju sikit. Konsensus, unity government. Istilah, penggunaan istilah itu. Jadi di zaman akhir zaman ini, golongan orientalis nak menyesatkan umat Islam supaya terpedaya dengan istilah-istilah. Sebab bila sebut sekular, umat Islam dah faham dah. Oh, kita tak boleh bawa istilah sekular. Bila sebut liberal, kita tak boleh bawa istilah liberal. Bila sebut kapitalis, tak boleh. Sebut sosialis, tak boleh. Kerana ni dah diperbincangkan pada abad tahun 90-an. Di abad milenium ini, mereka akan menggunakan istilah-istilah yang lebih kepada Islamik. Padahal asal dia adalah benda yang sama, yang macam saya selalu sebut, iaitu dalam dunia ini apa yang berlaku hanya pelakon yang berbeza tetapi watak yang sama. Orang yang tak percaya hadis macam Kasim Ahmad bukan dari tahun 1994. Di zaman awal Al-Azhar diwujudkan selepas Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berjaya membebaskan Al-Azhar daripada pengaruh Syiah. Ada seorang ulama juga namanya, yang menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia ni datang masuk dalam bilik mesyuarat, dia bagi salam, semua ulama tidak menjawab salam dia. Sebab menolak hadis dan mengutamakan akalnya. Sebab tu Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, rahimahullah anhu, dia apabila melihat manusia sudah nak mengutamakan akal
maka Imam Asy-Syafi'i mengarang sebuah kitab namanya Ar-Risalah. Ar-Risalah adalah sebuah kitab yang membahaskan tentang usul fiqh, iaitu sumber hukum yang diambil. Tertulisnya kitab yang dikarang oleh Imam Asy-Syafi'i ini lantas menolak semua hujah-hujah golongan-golongan yang mengutamakan akal di dalam penafsiran Al-Quran dan juga penafsiran hadis. Kerana telah disepakati oleh ulama, apabila mahu meletakkan atau menetapkan hukum, hanya berpandukan kepada 4 perkara ini yang disebut sebagai masadirus syar'i, masadir, sandaran syarak: Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas. Itu sepakat ulama'. Jadi mana-mana nak menghukum tidak berpandukan, bersumberkan kepada 4 ini, maka hukumnya akan tertolak. Contoh ya tuan-tuan, dia nak buat hukum dengan menghukum apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak buat, haram kita buat, maka tidak boleh dijadikan sebagai panduan hukum, sebab tidak disepakati oleh ulama apa yang Rasulullah tak buat, kita tak boleh buat. Tidak boleh dijadikan sandaran hukum. Macam contoh, kan, sahabat solat qabliyah maghrib. Solat qabliyah maghrib, Rasulullah tak suruh dan Rasulullah tak larang sahabat tadi, maka boleh dilakukan. Jadi kita tidak boleh berhukum dengan apa yang Rasulullah tak buat, kita haram buat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak baca Yasin, contohnya tak baca Yasin malam Jumaat, haram kita baca Yasin. Disebut sebagai, setengahnya sebut sebagai bid'ah. Tak boleh dijadikan sumber hukum, kan? Zaman Rasulullah tak ada tahlil, kita nak buat tahlil, bid'ah tahlil, tak boleh jadikan hukum. Kalau sumbernya berpandukan kepada 4, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan juga Qiyas, maka boleh dijadikan sebagai hukum. Tapi kalau dia berpandukan kepada Rasulullah tak buat, kita tak boleh buat, tak boleh. Jadi kerana itu Imam Asy-Syafi'i dia mengarang kitab Ar-Risalah untuk menolak golongan-golongan yang mendewakan akal pada masa itu. Maka lorong-lorong mereka dah tertutup dah. Selesai satu masalah, wujud selepas zaman Imam Asy-Syafi'i pula golongan-golongan yang mengutamakan falsafah pula, yang mengutamakan falsafah, asyik berfalsafah. Sebab orang falsafah ni dia, kalau kata, contohnya kita kata, contohnya dia kata pintu itu besi, pintu tu besi. Orang falsafah ni dia boleh berfalsafah sampai pintu tu boleh daripada biji-biji timah, sampai nak cari benda-benda yang kecil. Jadi dia bawa cara dia berfikir tu dalam beragama, nak mengenal Allah. Maka wujudlah pertembungan falsafah dengan syarak, Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Maka ulama-ulama yang ikhlas menyusun ilmu tauhid bagi menolak golongan-golongan falsafah ini. Sebab tu ulama yang berjasa dalam menyusun ini kita kenal Imam Asy'ari dan juga Imam Al-Maturidi. Disusun secara berhujah.
Kemudian hujah-hujah mereka itu dirakamkan oleh ulama dengan menulis matan-matan. Maka antaranya yang biasa dan banyak digunakan di Nusantara dan juga di Timur Tengah, iaitu matan Jauharatut Tauhid. Dan ada satu lagi, matan Sanusi, orang yang mengaji tauhid. Tapi itu hak tu dia banyak lagi perbahasannya. Matan Jauharatut Tauhid, iaitu permata ilmu tauhid. Jauharah tu permata. Maka ulama yang bertanggungjawab dalam menyusun matan Jauharatut Tauhid ini, iaitu namanya disebut sebagai Syekh Ibrahim Al-Laqani. Jadi tuan-tuan, nanti sebelum kita belajar, saya nak cerita sikitlah tentang Syekh Ibrahim Al-Laqani, supaya bila kita kenal pengarang kitab ni, mudah-mudahan ilmu yang kita belajar selepas ni mudah untuk kita dapat dan mudah untuk kita amalkan. Siapa dia Syekh Ibrahim Al-Laqani ini? Saya bacakan sikit. Nama dia Abdul Amdad Burhanuddin Ibrahim bin Hasan bin Ali bin Abdul Qudus Al-Maliki Al-Laqani, nisbah kepada Laqamah. Dia ni mazhab Maliki, duduk kat Mesir. Syekh Ibrahim ni mazhab Maliki. Tak ada masalah tuan-tuan, tak usah bergaduh. Jangan kita menganggap bahawa ahli sunnah wal jamaah ni mazhab Syafi'i je. Itu lain. Yang Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi itu fiqh. Itu fiqh tentang ibadah kita. Contoh solat jenazah. Kita Syafi'i setiap kali takbir tersebut kita angkat tangan 4 kali takbir. Mula Fatihah, habis Fatihah kita angkat tangan. Selawat, habis selawat kita angkat tangan. Doa, habis doa kita angkat tangan 4 kali. Kemudian kita salam. Hanafi, dia tak perlu angkat tangan, dia cuma takbir saja. Dia angkat tangan pada takbir yang pertama, Allahu Akbar, dia baca Fatihah, Alhamdulillahil alamin arrahmanirrahim sampai habis, waladdallin amin. Dia tetap tangan dia Allahu Akbar, dia tak angkat tangan. Sampailah habis Allahu Akbar, Allah Akbar, habis doa yang keempat dia bagi salam. Itu fiqh. Jangan bergaduh. Kita duduk sembahyang jenazah, tengok kawan sebelah tu tak angkat-angkat tangan, duk sibuk menyending-nyending dia, duk sibuk sending-sending angkat tangan. Sebelum kita tegur orang, ini adab ilmu, adab menuntut ilmu. Sebelum kita tegur orang, kita ketahui dulu apa yang dia amalkan. Contoh Hanafi, mazhab Hanafi lagi. Bagi mazhab Hanafi, solat sunat fajar sebelum subuh itu wajib bagi mereka. Sebab tu kita melihat sebahagian, setengah orang Pakistan, Bangladesh yang mazhab Hanafi itu datang ke tempat kita. Dia kalau lewat macam mana pun sembahyang subuh, dia akan sembahyang dulu 2 rakaat. Tak kisah dia masbuk ke apa, kita tak ada, kita terus. Sebab bagi mazhab dia solat sunat fajar tu wajib. Dia tak usah bergaduh waktu fiqh ni luas. Beza pendapat di kalangan umat aku tu rahmat. Beza pendapat di kalangan umat Islam tu adalah rahmat. Tak usah bergaduh. Tapi dalam tauhid kita satu. Dalam tauhid ini kita satu. Yang berbezanya tadi jalan, metodologi. Nak sampai kepada matlamat. Matlamatnya satu, tetap nak mengenal Allah. Ada yang jalannya
Semuanya ahli sunnah, kan? Semuanya ahli sunnah, tapi ada yang jalannya kita mengenal melalui sifat 20. Ada yang jalannya dia mengenal Allah melalui uluhiyah, rububiyah, asma' wa sifat. Ada yang jalannya mengenal Allah, dia kenal Allah melalui kajian-kajian saintifik, kajian sains. Dia kenal Allah. Kan yang kita mendengar berita beberapa pakar-pakar, contohnya Dr. Maurice Bucaille, seorang doktor yang pakar, doktor Perancis, orang nombor 2 dalam Perancis. Selepas Presiden Perancis dia, Dr. Maurice Bucaille, seorang doktor pakar yang menjadi kepercayaan Presiden Perancis pada masa itu. Dia kenal Allah dengan apa? Dia kenal Allah dengan kajian. Dengan kajian sains, dia kenal Allah. Sebab tu ada cerita tuan-tuan tentang kajian sains ni. Seorang ustaz cerita, dia berdebat dengan seorang cikgu. Cikgu ni berbangsa Cina. Berdebat tentang apa? Tentang sains dan Quran. Dia bicarakan ayat-ayat yang telah menyebut tentang sains dalam Quran. Contohnya tentang kejadian manusia. Kan? Tentang kejadian manusia. Dalam sains adalah namanya saya pun tak ingat. Zigot apa segala macam tu lah. Kan? Bahasa-bahasa sains tu neutron, proton, segala macam. Yang saya ingat proton je. Sebab proton ni dah banyak dah. Dia berdebat, dia mengakui bahawa Al-Quran ini bukanlah karangan manusia ataupun hasil ciptaan manusia. Sebab manusia takkan boleh melangkau sampai tahap sedemikian pemikirannya. Contohnya dalam kejadian manusia, manusia baru dapat membuat kajian. Tapi Quran dah sebut 1400 tahun dahulu. Kejadian manusia peringkat demi peringkat, peringkat demi peringkat. Contoh tentang keadaan luar angkasa yang tidak ada oksigen, manusia baru jumpa. Tapi Quran dah sebut. Yang memberikan contoh mereka yang tidak mendapat hidayah, ka'annahum, seperti mereka naik ke atas langit dan dada mereka sesak. Apa maknanya? Dia naik atas langit, dada dia sesak. Maknanya dia tak ada oksigen. Jadi bila berdebat dengan cikgu ni, dan cikgu ni dia masuk Islam. Selesai dia masuk Islam, dia masuk senyap-senyap, tak bagi tahu keluarga dia. Bertahun-tahun dia tak bagi tahu keluarga dia. Bertahun-tahun dia tak bagi tahu keluarganya. Bila dia bagi tahu saja, keluarga dia mengasingkan diri dengan dia. Ringkas ceritalah. Ringkas ceritakan semua tak mau terima dia lah. Sampailah satu ketika ayah dia ni sakit. Ayah dia sakit, masuk ward. Dia berbangsa Cina. Masuk ward ICU. ICU ni memang dah dekat mati lah. Rupanya wallahu alam tuan-tuan. Tahu kalau bangsa Cina ni dia ada macam-macam. Rupanya mereka ni bila dah mati dia tak tunggu. Tak macam kita orang Islam. Orang Islam dalam hadis Nabi sebut laqinu ala mautikum. Talkinkan orang yang nak mati, kita hajar dia. Dia tak ada apa. Dia tinggal je lah biar tunggu mati. Tapi cikgu yang masuk Islam ni, kan, dia tunggu. Ayah dia jaga saja, dia sebut papa, sebut la ilaha illallah, papa dia geleng kepala. Pejam balik. Tunggu lagi. Adik-beradik dan mak dia yang lain semua pelik. Apa dia kata anak aku ni buat? Biar je lah dia mati. Jaga kali kedua, disebut pada papa, sebut la ilaha illallah.
Papa dia geleng kepala, pejam lagi. Celik kali ketiga, sebut pada Papa, sebut la ilaha illallah. Ayah dia angguk, kemudian mati. Cikgu ni dia telefon Ustaz. Ustaz, saya yakin bapa saya mati dalam Islam, saya yakin bapa saya masuk Islam. Cikgu, tenang cikgu. Zaman kita ni zaman hitam putih. Kita tidak ada bukti papa cikgu tu masuk Islam. Tak apa, Allah Ta'ala Maha mengetahui, uruskan seperti biasa. Masalah juga zaman hitam putih macam ni. Kalau yang jenis kita kata protokol sangat, orang dah serah tengkuk nak masuk Islam. Contohnya tuan-tuan, tuan dah pukul 5, kaunter dah tutup, esoklah masuk Islam ya. Esok dia suruh masuk Islam, buka pejabat. Datang pagi, pagi ni bos mesyuarat lah, nanti tengah hari ya masuk Islam. Jangan ada di antara kita berperangai sedemikian. Kalau orang dah nak masukkan Islam, terima syahadah dia dulu. Tentang isi borang apa semua tu, itu cerita belakang. Itu cerita nanti buka pejabat. Yang penting terima di Islam. Kalau dia balik tu, dia mati, dia nak Islam tapi kita tak Islamkan, akhirat kemudian kita yang bertanggungjawab. Dah orang nak Islam, jangan duk berlasan pejabat tutup lah, borang tak ada lah, bos tak ada mesyuarat ni, borang nak masuk Islam. Dengar syahadah dia dulu, syahadahkan dia, ajar dia dah Islam. Borang, okey kita cari hari lain, waktu yang bersesuaian. Yang penting dia dah Islam dulu. Tak apalah, tak ada hitam putih kan. Kalau dia mati pun urusan dia dengan Allah dah selesai, tapi tak ada hitam putih. Jadi kebumikanlah sebagaimana urusan bangsa dia. Dia ada upacara dia. Dan kalau kita ada tahlil kita kan, dia ada tahlil dia juga, upacara dia. Cara dia angkat mayat tu, anak-anak lalu bawah mayat. Lalu bawah mayat. Tuan-tuan sekalian kena tengok gak upacara. Jangan ikut, tengok, tahu bila orang cerita. Dia lalu keliling. Ni nak buat apa? Nak tolak bala katanya. Dia mati pakaikan baju smart tuan-tuan. Baju kot, make up, segala macam. Kita tanya ni berapa kos? Ini ya katanya 20,000. Itu yang biasa saja. Tak ada 20,000 tak boleh mati oh. Jangan main-main. Tak ada 20,000 tak boleh mati. Habis itu kalau mati, susahlah nak cerita. Uruskan seperti biasa. Ringkasnya cerita. Dah azan ke? Ringkasnya cerita, malam tu mak dia bermimpi. Mimpi jumpa ayah dia. Ayah dia duduk tersenyum, seronok dekat sebuah taman yang indah, dan ada mengucapkan satu perkataan yang dia tak faham, dia muskil. Esok paginya dia cerita dekat anak dia yang masuk Islam tadi. Sebelum ni dia bergaduh, tapi dia nak tahu. Dia kata, "Yap, malam tadi mama mimpi papa duduk satu taman. Taman tu sangat cantik, mama tak pernah tengok. Dan papa sangat gembira dan sangat seronok. Cuma mama muskil. Papa ada sebut satu kalimah yang mama tak faham." Cikgu tadi kata, "Mama, papa ucap kalimah ini mama ya. La ilaha illallah." Betul lihat, papa kamu ucap kalimah ini. Ajar mama sekarang, mama nak masuk Islam, mama nak masuk surga macam papa kamu, duduk dalam taman yang indah. Yap, 4 tahun masuk Islam, 34 orang dia boleh Islamkan. Tuan-tuan, tanya diri kita, berapa puluh tahun kita Islam? Tanya iman kita, berapa lama kita Islam?
Allah beri dia masa 4 tahun masuk Islam. Dia ajak keluarga dia, dia ajak kawan-kawan dia, dia ajak teman-teman dia. 34 orang masuk Islam. Kita lahir, diazankan di telinga kanan, diiqamahkan di telinga kiri. Sah seorang Islam, sah akidah yang sahih. Dibesarkan dalam keadaan Islam, diajar Quran, diajar cinta kepada Rasul. Saban tahun ada ceramah mengingati Rasulullah, ada puasa, ada Badar Kubra, ada hari raya dan sebagainya, hari-hari kebesaran Islam. Tapi puluhan tahun Islam kita, di mana Islam kita yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga, pelihara keluarga kamu daripada api neraka. Muhasabah diri kita sama-sama, tuan-tuan. Tak ada jalan, tak ada lorong nak menegakkan Islam, melainkan kita kena memberikan sumbangan, tenaga, fikiran, idea, apa juga yang ada pada kita, supaya Islam ini akan tertegak. Mulanya pada diri kita dan keluarga kita. Taqum daulah Islamiyah fi anfusikum, satakum fi ardikum. Tegakkan Islam, syariat Islam, amalan Islam, kehidupan Islam dalam diri kamu, maka akan tertegak dalam keluarga kamu, dalam masyarakat kamu, dan juga dalam negara kamu. Satu yang nombor satunya akidah, tuan-tuan. Tapi kalau akidah dah bercampur, kan, kapitalisnya, liberalnya, sosialnya, pening lah. InsyaAllah nanti kita akan bincangkan kitab Matan Jauharatul Tauhid. Setelah kitab ini dapat, rasanya kalau dapat beli, cantik lah, tuan-tuan. Kan? InsyaAllah sekadar itu saja yang boleh dikongsikan bersama. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Ma asabakum min hasanatin faminallah wa ma asabakum min sayyi'atin famin nafsi, kullun min indillah. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa fi 'afiyah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tangguh dengan tasbih kafarah dan juga suratul As.